Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Okey, bertemu kita sekali lagi dalam kelas online bersama saya Aizat Ismail di dalam Facebook page Hartanah dan Anda. Okey, selamat pagi rakan-rakan semua. Okay, diharapkan semua berada dalam keadaan sihat walafiat samping keluarga tersayang. Okey, untuk pagi ini kita akan sambung kelas online kita untuk membincangkan topik berkenaan dengan stamp duty. Okey, so saya percaya ramai yang mungkin masih lagi belum mahir, belum lagi arif tentang macam mana sebenarnya stamp duty itu dikira. Dan insyaAllah saya akan kongsikan kepada tuan-tuan perempuan semua berkenaan dengan pengiraan stamp duty itu untuk kita belajar sama-sama pagi ni, insyaAllah. Right, so siapa yang dah join tu tolong kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita pagi ni. Kongsikan kita boleh kongsikan, sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita pagi ni dan lebih ramai lagi yang boleh mendapat manfaat daripada apa yang saya cuba kongsikan. Okay, alright. So siapa yang dah join tu tolong bagi salam sikit. Tolong lambai-lambaikan tangan supaya saya tahu yang anda dah join saya pagi ni. Okay, alright. So siapa yang dah join tu juga saya minta tolong kalau boleh jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk bertanyakan soalan. Kalau anda ada apa-apa kemusykilan, feel free to do so lah. Nak sembang apa-apa, nak tanya berkenaan dengan undang ke ataupun apa-apa perkara saja berkenaan dengan jual beli hartanah, anda boleh tanyakan di ruangan komen. Alright? Okay, so siapa yang dah join ni? Tak nampak lagi orang yang dah join ni. Saya akan mulakan bila dah ada sekurang-kurangnya dalam berapa orang 6 orang lah. Ada 6 orang kita boleh jalan. Okay, so sementara tunggu kawan-kawan yang lain masuk tu, tolong sharekan seramai mana yang boleh. Anda tolong tarik lagi kawan-kawan yang lain masuk supaya adalah kawan-kawan kita yang sama-sama boleh belajar dengan kita pada pagi ni. So sediakan di tangan masing-masing tu, sediakan e-book tips mudah jual beli hartanah untuk kita belajar tentang duty stamp ni. Saya dah sediakan slide untuk presentation pagi ni dan sama-sama lah kita belik lah tengok apa yang ada dalam e-book masing-masing dan kita boleh go through satu persatu slide saya supaya kita boleh sama-sama belajar lah berkenaan dengan duty stamp ni. Right, siapa yang dah join ni? Tak nampak pun lagi orang yang dah join ni. Tolong bagi salam sikit siapa-siapa yang dah join. Saya nampak kat dalam skrin saya ni ada 2 orang tapi saya tak tahu 2 orang ni siapa. Jadi kalau boleh tolong bagi salam. Siapa yang dah join tu tolong bagi salam. Sekurang-kurangnya saya tahulah anda dah masuk. Lambai-lambaikan tangan ke supaya saya boleh berinteraksi dengan anda. Alright, so duty stamp dalam urusan pindah milik hartanah. Siapa yang dah biasa berurusan dengan peguam, mungkin dia dah pernah alami lah. Untuk urusan jual beli hartanah ni, biasanya kalau kita dah pernah berurusan dengan peguam, kita sekurang-kurangnya dah nampak ataupun dah faham dah berkenaan dengan duty stamp ni. Okay, tapi tak apa kalau siapa yang masih lagi belum berurusan dengan peguam dan masih lagi tak tahu apa itu duty stamp, okay, itu tanggungjawab saya untuk terangkan pada tuan-tuan perempuan pada pagi ni. Waalaikumsalam. Saya dah nampak ada Asrul kat situ. Okay, terima kasih Asrul. Asrul dah join. Okay, siapa lagi kawan-kawan yang lain? Sahabat-sahabat saya yang tersayang, siapa-siapa lagi yang dah join, tolong bagi salam, tolong kenalkan diri. Sekurang-kurangnya saya tahu yang saya tidak berkesorangan. Saya tahu Asrul ada. Okay, terima kasih Asrul. Asrul tolong sharekan Asrul. Tolong sharekan dalam Facebook masing-masing untuk tarik lagi kawan-kawan yang lain masuk.
sekurang-kurangnya kita boleh ramaikan lagi umat kita untuk apa ni, kita sama-sama belajar lah pada pagi ni Okay, ada 3 orang saya nampak tu, ada 3 orang, tapi saya tak tahu, yang nampak ada apa ni yang bagi salam cuma Asrul seorang je, yang lain-lain tu belum lagi. Okay, dah get ready dengan ibu masing-masing. Kita akan mulakan kelas online kita lebih kurang dalam 1 minit saja lagi. Kita tak nak buang masa sebab saya tahu masing-masing semua sibuk. Ada perkara-perkara yang nak dilunaskan di rumah masing-masing. Jadi insya-Allah dalam 1 minit lagi kita akan mulakan kelas online kita untuk pagi ni lah. Okay, boleh dengar dengan jelas ke suara saya? Ataupun terlalu kuat sangat, pecah ke? Kalau terlalu kuat ataupun pecah tu, tolong maklumkan kepada saya boleh kurangkan volume dia lah. Setakat ni saya rasa tak ada masalah kot. Kalau ada apa-apa masalah, tak dengar suara saya dengan jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya supaya saya boleh kurangkan volume dia. Okay, selain daripada Asrul, siapa lagi yang dah join? Saya nampak ada 5 orang kat sini. Okey, ada 6 orang kat sini. Siapa yang dah join tu tolong bagi salam. Tolong kenalkan diri anda. Kita buat two-way communication ni, tak nak saya cakap seorang-seorang kat sini. Sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan pun kena berinteraksi dengan saya. Barulah kelas ni jadi apa, kelas yang seronok lah, livelier lah. Okey. Ramai yang pemalu punya Ramai yang pemalu, tak nak orang kata apa, kenalkan diri kat sini. Siapa lagi yang dah join ni? Hello? Ada orang ke tak ada? Okay, tak apalah, yang malu tu kita tinggalkanlah dia. Tak apalah, mungkin dia tak nak apa ni berinteraksi dengan kita, tak apalah. Kita teruskan aja. Okay, so untuk topik pagi ni, duty stamp dalam urusan pindah milik hartanah. Okay, so duty stamp ni sebenarnya dalam banyak-banyak urusan, kebanyakan urusan yang melibatkan perjanjian, dia ada duty stamp ataupun stamp duty. So mana-mana perjanjian sebenarnya perlu dimatikan stamp untuk membolehkan perjanjian tersebut diguna pakai di mahkamah. Okey, itu tujuan utama kenapa duty stamp tu dibayar dan kita pergi ke lembaga hasil dalam negeri untuk matikan stamp dokumen tersebut. Okey, saya dah nampak dah nama Amirul Aizat kat situ. Terima kasih Amirul, sahabat setia saya setiap pagi, menemani saya di rancangan live saya, Amirul. Okey, Hamzah Kimi, Waalaikumsalam Hamzah. Okey. Kita panggil apa? Kimi Okey, terima kasih Kimi join, first time join live tuan. Okey, terima kasih banyak-banyak Okey, saya harapkan Hamzah apa nak panggil apa? Kimi Okey, saya harapkan Kimi boleh tolong bantu saya tolong apa tu sharekan video ni kepada rakan-rakan Kimi yang lain Waalaikumsalam Amirul. Okey, selamat pagi. Okey. So, kita mulakan kelas pagi ni berkenaan dengan topik duty stamp So, seperti mana yang saya dah ceritakan awal-awal tadi, bila kita nak guna pakai dokumen di mahkamah untuk tujuan kalau katalah berlaku kes-kes litigasi ataupun litigation kita nak bawa dokumen tu ke mahkamah, okey, sudah menjadi satu syarat utama syarat utama untuk dokumen tersebut digunakan. Contoh macam agreement yang kita nak bawa ke mahkamah, kita nak gunakan agreement tersebut, kita perlu matikan stamp ataupun bayar stamp duty-nya terlebih dahulu. Okey, barulah dokumen tu dikonsiderkan sebagai apa yang dipanggil admissible, diterima pakai ataupun admissible di mahkamah. Okey, itu antara sebab-sebab utama kenapa kita perlu bayar duty stamp ataupun stamping dokumen tersebut. Alright, so yang bukan setakat dalam urusan pindah milik hartanah saja, banyak lagi urusan lain. Apa-apa dokumen, apa-apa agreement yang kita buat, bila kita nak bawa dokumen tersebut ke mahkamah, untuk nak pastikan dokumen tersebut admissible in court, kita perlu matikan stamp. Okay, so kena faham kat situ dululah. Yang mana mungkin tertanya-tanya, kenapa sebenarnya dokumen ataupun agreement perlu dimatikan stamp. Jadi itulah antara jawapannya lah. Okay. So, Taufik pun dah join. Waalaikumsalam. Oi, Taufik lama tak nampak Taufik ni. Sibuk sangat menyawit ni So, Taufik alhamdulillah pagi ni dapat join. Taufik tolong share kan Taufik? Terima kasih Taufik So, Hakim
Nama saya Hakim, salam kenal semua. Okey, terima kasih Hakim join Okey, ni semua sahabat-sahabat baik saya lah rakan-rakan saya yang memang setia bersama-sama setiap pagi dalam kelas online kita. Alright, so itu antara sebab kenapa kita kena stamping ataupun bayar duty stamp untuk dokumen yang kita nak gunakan. Alright, so duty stamp ni adalah bayaran yang perlu ditanggung yang perlu ditanggung dan diselesaikan oleh pembeli. Okey, so dalam urusan jual beli hartanah, kita sebagai pembeli kita perlu membayar duty stamp ni. Maknanya tanggungan untuk menyelesaikan duty stamp perlu ditanggung oleh pihak pembeli, bukan penjual lah. So itu tuan-tuan puan-puan perlu faham dulu. Okey, so bila kita nak daftarkan dekat pejabat tanah, tidak boleh tidak dokumen borang pindah milik ataupun MOT, Memorandum of Transfer, yang macam yang saya dah sharekan sebelum ni, dokumen tu dipanggil borang 14A. Borang 14A perlu kita matikan stamp ataupun bayar stamp duty-nya sebelum boleh kita daftarkan borang pindah milik tersebut di pejabat tanah. Okey, kalau tuan-tuan puan-puan boleh recap balik apa yang saya dah terangkan berkenaan dengan stages ataupun steps yang kita perlu buat daripada langkah pertama sampailah langkah dokumen tu didaftarkan ataupun dipresentkan di pejabat tanah. Okey, bila nak present dokumen 14A ataupun borang MOT tersebut, tidak boleh tidak dokumen tersebut mestilah dimatikan stamp ataupun dibayar stamp duty-nya terlebih dahulu. Barulah pejabat tanah boleh terima dokumen tersebut untuk didaftarkan. So secara asasnya bayaran duty stamp ni perlu dibayar oleh pembeli melalui peguam lah. Melalui peguam yang mengendalikan urusan jual beli hartanah tersebut di ataupun bahasa mudahnya kita panggil lawyer yang acting untuk pihak pembeli tadi. Okay, so sebagai contoh, katalah tuan-tuan perempuan buat SPA dengan lawyer ABC & Co. Okay, so maknanya bayaran duty stamp ni akan dimasukkan di dalam legal fee punya invoice ataupun quotation yang dikeluarkan oleh ABC & Co tadi. Okay, so bila kita nak buat urusan transaksi jual beli hartanah, okay, saya dah ajar dah awal-awal dulu, kita nak lantik peguam, kita dapatkan dulu dia punya quotation. Dapatkan dulu dia punya quotation. Bila peguam dah keluarkan quotation, kita kena pastikan dalam quotation tersebut ada dinyatakan berapakah duty stamp yang kita perlu bayar. Okay, jadi pengiraan quotation tersebut untuk duty stamp adalah berdasarkan kepada harga jual beli. Okay, harga jual beli. So bila kita nak berurusan dengan peguam, bila kita nak lantik peguam tersebut, kita kena pastikan yang kita dah terima quotation dia dan kita dah check, kita dah periksa dalam quotation tersebut ada dinyatakan perkara-perkara yang kita perlu bayar kepada peguam tersebut, termasuklah apa yang dipanggil stamp duty tadi. Okay, so tu tuan-puan kena faham dulu, kena fahamkan istilah ataupun prosedur yang saya dah sebutkan tadi tu. Dapatkan quotation, dalam quotation ada duty stamp yang dinyatakan. Okay, so macam mana cara nak kira duty stamp tu, sekejap lagi saya akan kupas lebih lanjut untuk tuan-tuan perempuan faham lah. Okay, alright. Peguam tersebut perlu membuat bayaran duty stamp setelah notis taksiran duty stamp dikeluarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okay, so bila kita dah bayar duty stamp yang dikenakan di bawah invoice ataupun quotation yang dikeluarkan oleh peguam tadi, peguam tadi dah terima bayaran legal fees daripada kita. Okay, so ada satu proses yang mana kita akan melalui proses yang dipanggil adjudikasi ataupun adjudication process untuk menentukan berapa nilaian duty stamp yang perlu dibayar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Urusan tu akan dibuat oleh peguam lah. So tuan-tuan perempuan sebagai pembeli tak payah risau, tak payah nak kalut-kalut nak fikir macam mana cara nak buat, semua tu akan diuruskan oleh peguam. Cuma kita tunggu sahaja confirmation ataupun notis taksiran yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Bila dah dikeluarkan, kita tengok dia punya notis taksiran tersebut dan kita boleh tahu dah sebenarnya berapa kadar duty stamp yang patut dibayar ataupun perlu dibayar kepada Lembaga Hasil. Okey, kat sini saya nak highlightkan sebenarnya
Bila tuan-tuan perempuan buat urusan jual beli hartanah, dah dapat quotation daripada lawyer, kalau tuan-tuan perempuan tengok sebenarnya dalam quotation yang lawyer sediakan tu, ada satu clause yang diletakkan dalam quotation tersebut di bahagian stamp duty, dia akan tulis di situ subject to valuation, tertakluk kepada taksiran. Kenapa dia kena tulis macam tu? Sebab biasanya kita buat quotation berdasarkan kepada harga jual beli yang dinyatakan dalam S&P. Tapi tak semestinya pihak lembaga hasil dalam negeri bila dia buat taksiran dia akan ikut sebiji-sebiji, dia akan ikut bulat-bulat apa yang dinyatakan dalam S&P punya harga. So kena faham kat situ. So sebab tu lawyer dia buat quotation ataupun dia buat invoice, dia akan tulis di situ dalam kurungan dekat bahagian stamp duty tu subject to valuation, tertakluk kepada taksiran duty stamp. Kerana apa? Final amount ataupun jumlah akhir yang perlu dibayar adalah berdasarkan kepada notis taksiran yang dikeluarkan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. Tak apa, jangan pening-pening. Nanti kejap lagi saya akan ceritakan. Saya akan kupas lebih lanjut tentang perkara itulah. So setakat ni saya nak tuan-tuan perempuan nampak prosedur dia. Kita nak engage dengan lawyer, kita lantik lawyer tersebut. Sebelum kita lantik, kita dapatkan quotation. Dapatkan quotation. Bila lawyer dah keluarkan quotation, kita setuju dengan quotation tersebut, barulah kita lantik dia dan buat bayaran untuk legal fee. So bila kita dah bayar legal fee tersebut, lawyer akan teruskan proses jual beli. Antaranya adalah dengan menghantar serah dokumen untuk ditaksirkan oleh lembaga hasil dalam negeri. Sebab tu dalam quotation tersebut ada dinyatakan jumlah stamp duty itu belum final. Dia kena ikut notis taksiran yang dikeluarkan oleh lembaga hasil dalam negeri. So bila notis taksiran dah dikeluarkan, barulah lawyer akan bayar berdasarkan kepada notis taksiran yang dah dikeluarkan oleh LHDN. Dah dikeluarkan oleh LHDN tadi, lawyer bayar kepada LHDN. Bila dah bayar kepada LHDN, kalau katalah jumlah yang dinyatakan dalam notis taksiran tersebut berbeza dengan quotation yang dikeluarkan oleh peguam, maka tuan-tuan perempuan sebagai pembeli perlu top up. Perlu top up jumlah yang tak cukup tadi. So dia jarang-jarang terlebih, biasanya tak cukup. Kalau katalah kita letakkan dalam S&P kita harga jual beli 200,000. 200,000. Tapi lembaga hasil taksirkan nilaian semasa hartanah tersebut adalah 250,000. Maka stamp duty yang perlu dibayar kepada lembaga hasil dalam negeri adalah berdasarkan kepada harga yang ditaksirkan, which is 250,000, bukan 200,000 lagi. Jadi yang different 50,000 tu, stamp duty untuk 50,000 different tadi tu kita perlu bayarkan. So fahamkan kat situ dululah. Alright. Taufik, baik coach, terima kasih. Suham dah join. Terima kasih. Suha Hadijah, waalaikumsalam Suha. Zulkifli, terima kasih. Waalaikumsalam Zulkifli. Suara pecah? Suara pecah ke? Yang lain-lain suara pecah juga ke? Kalau suara pecah, saya akan slowkan volume mic ni. Saya dah slowkan sikit volume mic ni. Cuba check kejap. Check mic ni okey ke tidak suara? Masih pecah lagi ke? Kualiti audio tu memang tak berapa cantik sebab saya gunakan laptop. Biasanya kalau misal kata tak gunakan sistem OBS ni, saya akan gunakan phone. Jadi hari ni kita gunakan sistem OBS, kita perlu menggunakan laptop. Jadi suara tu memang agak tak berapa clear lah. Dah cun dah. Okay. So terima kasih Amirul. So itu sebenarnya yang tuan-tuan perempuan perlu faham. Bila kita keluarkan notis taksiran duty stamp daripada lembaga hasil dalam negeri, kalau jumlahnya tak cukup, tuan-tuan perempuan kena top up. Sebagai pembeli kena bayar tambahan. Itu sebenarnya dia punya prosedur dan dia punya kewajipan yang tuan-tuan perempuan sebagai pembeli perlu lunaskan lah. Boleh clear dan jelas. Terima kasih. So kita teruskan lagi. Apa dokumen yang perlu distampkan dalam urusan jual beli hartanah? So dalam urusan jual beli hartanah ada beberapa dokumen yang kita perlu matikan stamp. Yang pertama adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli, kalau tuan-tuan perempuan masih ingat lagi yang dah biasa join kelas saya sebelum ni, saya dah terangkan. Untuk perjanjian jual beli ni, kita sebagai peguam akan prepare 4 salinan ataupun 4 set. So setiap satu set perjanjian jual beli tersebut akan di-stampingkan. Satu dokumen, satu set kita stampingkan, jumlah yang kena bayarnya adalah RM10.
Jadi untuk 4 set kali dengan 10 kena bayar RM40 lah. Okay, so kalau tuan-tuan perempuan tengok dalam quotation yang lawyer sediakan, dalam quotation tersebut lawyer akan tulis SPA stamping, SPA stamping RM10 kali 4. Kenapa RM10 kali 4? Sebab ada 4 salinan ataupun 4 set dokumen SPA tersebut, dan 4-4 tu perlu di stampingkan. Okay, kenapa saya buat 4 set? 4 set kerana ada satu kita akan bagi pada tuan sebagai pembeli, satu lagi kita akan bagi kepada penjual, satu lagi lawyer akan simpan, satu lagi kita akan bagi kepada pihak bank. Okay, so yang 4-4 salinan ni perlu dimatikan stamp. Okay, alright, so RM10 kali 4 jadi RM40. Okay, yang kedua, borang pindah milik ataupun borang 14A. Borang 14A yang mana tuan-tuan perempuan biasa dengar adalah yang kita panggil MOT ataupun Memorandum of Transfer. Memorandum of Transfer. Okay, siapa-siapa yang boleh tolong type kan kat situ, borang pindah milik, borang pindah milik ataupun Memorandum of Transfer. Tulis kat situ borang 14A, MOT tu sama dengan Memorandum of Transfer. Okay. Okay, so lepas ni dah tahulah apa benda yang saya cakap MOT tu, sebenarnya itulah dia borang 14A. So borang 14A ni adalah borang untuk memindah milik, yang digunakan untuk memindah milik daripada nama penjual kepada nama pembeli. Okay, so bila kita nak buat urusan pindah milik di pejabat tanah, kita gunakan borang MOT tadi, borang 14A tadi untuk didaftarkan di pejabat tanah. So bila dah didaftarkan kat pejabat tanah, nama daripada nama penjual tu akan bertukar kepada nama pembeli. Okay, so borang pindah milik 14A ni perlu bayar duty stampnya. Okay, itu untuk hartanah yang mempunyai geran individu. Saya dah tuliskan dekat dalam slide tu. MOT untuk pindah milik melibatkan hartanah yang mempunyai geran individu. Okay, so kalau hartanah yang tidak mempunyai geran individu, okay, ini pun saya dah terangkan semalam, yang mana kita gunakan dokumen yang dipanggil Deed of Assignment, DOA. Okay, so ingat kat situ, kalau siapa yang boleh tolong saya tulis dekat ruangan komen tu, 14A ataupun MOT digunakan untuk hartanah yang ada geran individu. Okay, itu untuk 14A. Alright. Okay, untuk Deed of Assignment, Deed of Assignment ataupun DOA digunakan untuk hartanah yang tidak mempunyai geran individu, ataupun bahasa mudahnya kita panggil hartanah tersebut masih lagi dipegang di bawah geran induk ataupun master title. Okay, jadi dua-dua jenis dokumen ni perlu dibayar stamp duty-nya. Bayar stamp duty-nya. Okay, so proses yang saya katakan tadi, kena dapatkan notis taksiran duty stamp ataupun adjudikasi, adjudication untuk dapatkan stamp duty punya taksiran tadi, perlu dilakukan di Lembaga Hasil Dalam Negeri. So pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri lah yang akan menentukan berapa kadar ataupun berapa nilaian duty stamp yang perlu dibayar. Okay, Hafizul dah join, Hafizul? Okay, terima kasih. Waalaikumsalam Hafizul. Terima kasih. Hafizul tolong share kan, Hafizul? Sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Right? So itu yang mana tuan-tuan puan perlu faham, kita kena hantar untuk adjudication, dan bila dah buat adjudication, Lembaga Hasil akan keluarkan notis taksiran. Bila dah keluarkan notis taksiran, kita tengok jumlah yang ditaksirkan, berapa stamp duty yang perlu dibayar, berapa nilaian semasa hartanah tersebut. Kalau tak cukup duit yang kita bayar kepada lawyer tadi, kita perlu top up. Okay, so bila dah top up, barulah lawyer boleh bayar kepada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri lah untuk keseluruhan stamp duty yang dikenakan. Okay, terima kasih Faizah. Faizah rajin betul Faizah. Sayang saya kat Faizah ni. So borang pindah milik 14A, MOT untuk pindah milik melibatkan hartanah yang punya geran individu. Okay, betul. Alright, so yang satu lagi yang saya kata, borang dokumen DOA, Deed of Assignment, untuk pindah milik melibatkan hartanah yang masih di bawah geran induk ataupun master title. Okay, so Faizah tolong tuliskan. Faizah jadi sekretari saya hari ni, tolong tuliskan. Alright, so kita teruskan. Apa lagi dokumen yang perlu di stamping? Okay, yang seterusnya adalah perjanjian pinjaman ataupun loan agreement. Loan agreement pun kita perlu stamping sebelum bank boleh release pinjaman kita ataupun disburse pinjaman kita. Kita perlu bayar untuk stamp duty loan agreement juga. Okay, so loan agreement ni macam-macam sebenarnya.
dia bergantung pada jenis pinjaman yang kita buat. Kalau Islamic lain dokumennya, kalau konvensional lain pula dokumennya. Jadi sama seperti SPA tadi, untuk dapatkan quotation daripada peguam tu, saya sarankan tuan-tuan puan dapatkan quotation daripada lawyer dulu, tengok quotation yang lawyer kenakan. Okay. Dan stamping untuk loan agreement ni kadar pengiraan dia berbeza sikit, berbeza berbanding dengan dokumen untuk pindah milik ataupun MOT tadi. Okay. So untuk loan agreement, okay, yang macam saya sebutkan tadi tu, dokumennya bergantung kepada jenis pinjaman yang kita buat, sama ada konvensional ataupun Islamic. Jadi dua jenis pinjaman yang berbeza mengguna pakai dua dokumentasi yang berbeza. Okay, so kena faham kat situ. Oh, Zat dah masuk. Okay, sama-sama Zat. Assalamualaikum Zat. Sihat ke? Budak-budak semua sihat? Izzat ni adik saya ni, ada jauh nun, jauh kat Sabah, Kota Kinabalu. Alhamdulillah lah. Terima kasih Izzat dah join. Jat, tolong sharekan Jat, sharekan pada kawan-kawan yang lain. Okay, tolong tarik lagi rakan-rakan kita di Kota Kinabalu di Sabah untuk join sama-sama dengan kita pagi ni. Alright. So seterusnya, yang kita perlu stampingkan adalah borang gadaian. Borang gadaian ni ataupun kita sebut sebagai borang 16A. Untuk dokumen pindah milik ataupun MOT kita panggil borang tu borang 14A. Untuk dokumen gadaian kita panggil borang tu borang 16A. Okay, tak payah nak ingat, tak payah nak hafal pun benda ni sebenarnya. Cuma saya nak bagi tuan-tuan perempuan faham je. Kalau lawyer cakap, okay, form 14A, borang 14A. Okay, so tuan-tuan perempuan dah boleh gambarkan itu adalah dokumen pindah milik lah. Dokumen pindah milik untuk transfer daripada nama penjual kepada nama pembeli. Okay, so kalau lawyer beritahu, okay, form 16A ataupun borang 16A. Borang 16A itu adalah apa dia? Gadaian. Gadaian yang mana kita sebagai pembeli dan dalam masa yang sama sebagai peminjam, bila kita buat loan dengan bank, kita perlu gadaikan rumah yang kita beli tadi tu, kita perlu gadaikan kepada pihak bank. So bila nak gadaikan kepada pihak bank, kita gunakan borang 16A. So borang 16A ni pun perlu di stamping. Okey, berapa nilai stamping untuk perjanjian pinjaman, berapa nilai stamping untuk loan agreement, yang tu bergantung kepada jumlah pinjaman yang kita perolehi. Okey, so maknanya kalau katalah pinjaman kita 100,000, okey, nilai duty stampnya, okey, nanti saya akan terangkanlah macam mana cara pengiraan dia. Cuma tuan-tuan perlu faham, okey, kalau katalah pinjamannya 100,000, okey, untuk stamping perjanjian pinjaman, kita tak perlu tunggu notis taksiran duty stamp. Okay, so maknanya kita tak perlu undergo proses yang macam kita nak buat pindah milik 14A tadi. 14A tadi dia kena tunggu nilaian duty stamp berdasarkan pada nilai semasa hartanah kan. So untuk loan agreement tak perlu sebab dia memang berdasarkan pada pinjaman yang kita buat dengan bank. Dia tak boleh go further ataupun lebih mahal daripada situlah. Kalau katalah pinjaman yang kita perolehi itu adalah 100,000, maknanya duty stamp yang kita perlu bayar berdasarkan pada harga berdasarkan pada pinjaman yang kita buat dengan bank, which is 100,000 jugalah stamp duty yang kita kena bayar kat situ. Dia tak ada no such thing as, dia kena taksirkan dulu, tengok nilaian semasa berapa duty stamp dikenakan untuk nilaian semasa tu, tak. Dia tak sama macam 14A. So untuk dokumen pinjaman, borang gadaian ni tadi dia berdasarkan pada pinjaman yang kita buat dengan bank. Jumlah pinjaman yang kita buat dengan bank, kalikan dengan, okey, berapa percentage dia, nanti kejap lagi saya akan ceritakan dekat slide yang seterusnya nanti. Okey. Okey, Cik Zul dah clear Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cik Zul. Alright, so seterusnya yang E tadi, yang E tu surat tawaran pinjaman ataupun letter offer for loan. Okey. So bila kita mula-mula terima ataupun kita mula-mula accept kita punya loan dengan pihak bank, kita perlu tanda tangani surat tawaran pinjaman ataupun letter of offer. Katalah kita buat pinjaman dengan Maybank, kita buat pinjaman dengan Maybank, Maybank dah keluarkan surat tawaran, maka kita perlu tanda tangani surat tawaran pinjaman dengan pihak Maybank terlebih dahulu sebelum kita tanda tangani loan agreement. Jadi letter offer tadi tu, surat tawaran pinjaman tu perlu dimatikan stamp. Okey, berapa yang kita kena bayar untuk stamping surat tawaran pinjaman? Okey, bayarannya standard. Bayarannya standard adalah RM10 sahaja. RM10 untuk satu surat tawaran pinjaman. Dia sama macam kita punya SPA tadi. Satu SPA, satu kopi RM10. Untuk letter offer untuk loan, satu kopi letter offer untuk loan tu pun RM10 juga.
Alright, so seterusnya akuan berkanun. Okey, akuan berkanun ni apa pula? Akuan berkanun ni sebenarnya, bahasa Englishnya kita panggil statutory declaration. Akuan berkanun ni statutory declaration ataupun bahasa mudahnya kita panggil SD. SD. Okey, SD ni untuk apa? Okey, SD ni ada beberapa SD yang kita perlu tandatangani. Especially bila kita nak beli rumah, kita tandatangani satu SD, akuan berkanun, dengan pihak peguam untuk menentusahkan bahawa ataupun untuk mengaku janji bahawa kita ni bukanlah seorang yang bankrupt. Sama ada kita sebagai penjual ataupun kita sebagai pembeli, dua-dua kena tanda tangani borang akuan berkanun ataupun SD ni untuk mengesahkan yang penjual dan juga pembeli itu bukanlah seorang yang bankrupt. Sebab apa? Bila kita bankrupt, kita tak boleh nak teruskan dengan jual beli tersebut tanpa mendapat kebenaran daripada Jabatan Insolvensi ataupun JIM lah. So bila kita dah buat akuan berkanun, sendirinya kita dah mengaku bahawa kita ni bukanlah seorang bankrupt dan kita perlu tandatangani borang SD tersebut di hadapan Pesuruhjaya Sumpah. So maknanya lawyer dah prepare kan borang SD ni tadi, borang SD ni tadi kita akan sign bersama-sama dengan SPA dengan perjanjian jual beli. Bila dah tandatangani borang SD tersebut, dah di witness ataupun disaksikan oleh Pesuruhjaya Sumpah, sebab akuan berkanun perlu akui oleh Pesuruhjaya Sumpah, bukannya di witness ataupun diakui oleh peguam. Dia kena chop dengan Pesuruhjaya Sumpah. So bila dah chop Pesuruhjaya Sumpah, kita kena hantar untuk matikan stamp di lembaga hasil lah. Jadi SD ni berapa kadar duty stamp yang dikenakan? Duty stampnya adalah standard RM10 juga. Sama macam letter offer, sama macam SPA. So itu antara dokumen yang tambahan yang kita perlu matikan stamp lah. Yang seterusnya G dan lain-lain dokumen yang dimestikan untuk di stamp oleh pihak bank pembeli. So kalau ada dokumen, further dokumen yang perlu di stamping, arahan tu dikeluarkan oleh pihak bank. Jadi tak boleh tidak, pembeli perlulah tanda tangan dokumen tambahan tersebut, dan kalau bank menghendaki dokumen tersebut dimatikan stamp, pembeli perlu bayar tambahan untuk stamping lah dokumen-dokumen yang diperlukan tadi. So itu antara perkara-perkara yang kita perlu fahamkan lah. Alright, siapa lagi yang dah join ni? Ejen hartanah anda. Terima kasih yang dah join. Amirul tulis apa ni? Loan dah lulus. Buyer suka pula lambat-lambat sign LO. Itu tak boleh dinafikan lah. Kadang-kadang ada juga buyer-buyer yang jenis kedegak macam tu. Loan dah lulus lama dah, tapi LO dah keluarkan oleh bank, tak boleh sign juga. Cuma dalam tempoh PKP ni lah, dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni, kita perlu faham pihak bank walaupun dah keluarkan LO, tapi nak jumpa dengan peminjam ataupun pembeli tadi tu dah tak boleh kan. Nak set appointment untuk jumpa tak boleh. Jadi apa yang kita terpaksa buat, kita terpaksa tunggulah sampailah Perintah Kawalan Pergerakan ni selesai, barulah kita boleh jumpa dan buat set appointment lah. Macam saya pun SPA file yang saya ada agak banyak juga yang pending, yang saya tak boleh nak set appointment untuk jumpa dengan pembeli dan juga penjual untuk menandatangani dokumen tersebut disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan ni. Jadi saya terpaksa tunggulah, kita terpaksa akur dengan arahan kerajaan tu. Loan dah lulus, kadang-kadang buyer lambat sign LO. So kita tak boleh buat apa-apalah. Kalau dalam kes macam ni, PKP ni memang kita terpaksa tunggulah. Tapi kalau macam Amirul kata dalam masa-masa lain, di luar PKP ni, yang tu saya boleh nasihatkan di sinilah. Pembeli bila banker dah keluarkan LO, jangan dilewatkan. Sebab apa, tuan-tuan dan puan, terikat dengan terma ataupun terikat dengan clause yang ada di dalam booking form antara tuan-tuan perempuan dengan ejen hartanah tersebut. Dalam booking form tu ada dinyatakan. Boleh go through balik rancangan live saya beberapa hari yang lepas. Kalau tak silap saya last week saya dah terangkan tentang kepentingan tuan-tuan perempuan mematuhi terma yang ada, yang terkandung di dalam letter offer, dan juga terma yang terkandung di dalam booking form, yang mana tuan-tuan perempuan perlu tanda tangani dalam tempoh 14 hari daripada booking yang tuan-tuan perempuan buat dengan ejen hartanah. Kalau lambat, tawaran pinjaman yang dikeluarkan oleh bank tu dah dikeluarkan, tapi tuan-tuan perempuan sebagai pembeli yang lambat tanda tangani dokumen letter offer dengan bank tersebut, ada kebarangkalian yang tuan-tuan perempuan dah melanggar terma yang terkandung di dalam booking form dan juga melanggar terma yang terkandung di dalam perjanjian. So itu yang saya nasihatkan, kalau boleh tuan-tuan perempuan jangan delay, terus sign letter offer tersebut.
Alright, so kita teruskan. Okey, saya tengok dulu soalan yang masuk ni. Puan Suha dia tanya, coach, saya nak beli tanah tapi tak nak buat SMP, nak buat pindah milik sahaja. Saya nak bayar cash pada owner, boleh ke? Ada risiko ke? Saya nak jimat kos. Soalan dari friend channel saya. Okey. Kalau sebenarnya nak beli tanah ni nak kena tengok nak kena tengok kenapa dia tak nak gunakan SMP. Okey, kita kena faham tujuan kita sign SMP ni sebenarnya adalah untuk beberapa sebab. Ada beberapa tujuan kita sign SMP dengan peguam. Okey. Ada yang tanya sama ada buat SMP ni perlu ada peguam ataupun boleh diuruskan sendiri. Jawapan kepada soalan tadi tu sebenarnya boleh diuruskan sendiri kalau tahulah. Kalau tahu prosedur, tak payah pakai lawyer, dah apa ni mahir, dah tahu apa selok-belok, apa prosedur yang perlu dibuat, tak perlu gunakan lawyer, boleh aja teruskan buat SMP sendiri, matikan stamp sendiri, uruskan orang kata apa pembelian tu sendiri, nak buat pindah milik kat pejabat tanah buat sendiri, semua tu boleh dibuat sendiri, tak perlu pakai lawyer pun tak apa. Tapi sebenarnya kita perlu faham sebenarnya urusan untuk jual beli ni bukan urusan yang straightforward. Dia ada beberapa sebab kenapa kita perlu gunakan lawyer. Antaranya adalah sebagai pemegang amanah ataupun stakeholder. Lawyer ni yang akan jadi stakeholder. Bila kita berurusan dengan pembeli ataupun kita sebagai pembeli, kita nak berurusan dengan penjual, kita tak kenal penjual tu ataupun kita kurang percaya dengan penjual tadi, kita nak release duit kepada penjual tadi tu, kita perlu berhati-hati. Sebab bila kita dah release duit kepada penjual, dokumentasi tu tak boleh nak go through, duit tu dah terlepas ke tangan dia, macam mana? Macam mana keadaannya? Macam mana kita nak dapatkan balik duit yang kita dah bayar kepada penjual tadi kalau penjual tadi tu bukan orang yang amanah? Okay, that's why bila kita gunakan peguam yang akan terima duit tadi tu sebagai stakeholder. So bila peguam dah terima sebagai stakeholder, peguam hanya akan lepaskan duit yang kita dah bayar tadi tu selepas dokumen dah didaftarkan di pejabat tanah. Okay. Dalam urusan yang tak melibatkan peguam, yang urusan diuruskan sendiri oleh pembeli, mungkin penjual akan kata, saya tak boleh nak riliskan lagi grant ni pada awak. Saya tak boleh nak riliskan lagi grant ni pada awak sebab awak belum bayar lagi kepada saya. Macam mana saya nak lepaskan grant original ni pada awak untuk awak daftarkan ke pejabat tanah? Buatnya awak dah daftarkan kat pejabat tanah nanti, urusan pindah milik itu dah selesai, duit saya tak dapat. Awak tak bayar duit tu pada saya. Kan? Okay? Yang pembeli ni pula akan berada dalam dilema. Takkan saya nak bayar dulu duit ni kepada tuan sebagai penjual, sedangkan grant tuan tak bagi lagi kepada saya, kan? Kenalah bagi grant tu pada saya dulu, barulah saya boleh riliskan duit tu kepada tuan. Okay? So isu tu macam chicken and egg punya story lah. Macam telur dengan ayam punya cerita. Mana yang keluar dulu, ayam keluar dulu ke telur keluar dulu? Okay? Sebab tu peranan peguam di situ sebagai stakeholder, dia akan pegang duit tu sebagai pemegang amanah. Peguam yang kena pastikan dokumentasi dah didaftarkan kat pejabat tanah, barulah duit tu dilepaskan kepada penjual. Dalam kes pembeli pula, bila pembeli dah bayar duit tu kepada peguam sebagai stakeholder, barulah dokumen tu didaftarkan di pejabat tanah untuk pindah milik daripada nama penjual kepada nama pembeli pula. Okay, itu sebabnya kenapa kepentingan melantik peguam di situ. Dan perlu difahami bahawa peguam ni dia ada apa yang dipanggil PII ataupun Professional Indemnity Insurance. Professional Indemnity Insurance. Setiap peguam yang ada sijil amalan guaman yang sah, yang dah didaftarkan dengan majlis peguam, dia wajib mencarum. Dia wajib membayar kepada syarikat insurans untuk cover apa-apa dia panggil negligence lah. Negligence ni apa bahasa mudahnya? Saya dah lupa dah. Bila dah cakap ni lupa pula tapi bahasa orang putihnya negligence lah. Apa-apa mishaps lah. Kalau misal kata dokumen tu tak boleh nak didaftarkan kat pejabat tanah atas sebab peguam ni tadi ada masalah tak jujur, tak amanah dan sebagainya. Jadi masa itulah insurans daripada PII ni tadi, daripada Professional Indemnity Insurance ni akan kicks in. Dia akan bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi di atas negligence yang dilakukan oleh peguam tu tadi. Okay? So itu sebabnya kenapa tuan-tuan puan perlu faham tanggungjawab peguam tu besar. Tanggungjawab peguam tu besar sebagai pemegang amanah, sebagai stakeholder. Dia akan menentukan bila dokumen dah didaftarkan, baru dia akan riliskan duit tu kepada penjual. Dan dalam masa yang sama, sebagai pembeli dia akan protect hak pembeli tu jugalah.
Dia akan protect hak pembeli tu juga. Dia akan pastikan yang pembeli tu namanya dah bertukar, dalam geran tu dah bertukar nama daripada nama penjual kepada nama pembeli tadi, barulah dia akan lepaskan duit tu kepada penjual. Itu sebenarnya antara sebab lah. Okay, so apa yang saya rasa Suha tanya ni saya dah terangkan tadi. So dia nak bayar cash pada owner. Isu yang paling utama yang kita perlu faham di situ, masa bila kita nak bayar kepada owner tadi, dan masa bila pula owner tu nak releasekan geran tu kepada kita. Okay, kalau dua-dua ni friendly party lah katakan, okay, nak buat urusan tu. Okay, kalau dah kedekut sangat lah, kedekut sangat, tak nak lantik peguam, nak buat urusan tu sendiri, nak buat land search sendiri, nak orang kata apa, ambil risiko tu sendiri, rasa-rasa macam dah mahir dah. Saya buat kelas online ni, saya dah cerita ni, semua dah faham, step ni macam ni, macam senang je kan, macam senang, boleh buat sendirilah. Tak payahlah nak nanti peguam, tak payah nak panggil ejen hartanah ke apa untuk bantu dan sebagainya, semua nak buat sendiri. Okay, by all means teruskan, tak ada masalah. Cuma kena faham lah risiko dia. Risiko dia, yang saya dah terangkan tadi tu, itu antara risiko-risikonya. Dah bayar duit kepada owner, tiba-tiba owner tu, kita nak daftarkan geran tu geran palsu, mana kita tahu? Geran tu geran tipu kan. Nama dalam tu dia tulis nama dia, tapi sebenarnya geran tu bukan geran dia. Dalam carian yang kita buat kat pejabat tanah tu pun kita tak perasan nama dalam geran tu sebenarnya nama orang lain. Pernah berlaku benda-benda macam ni. Ataupun geran tu geran lot lidi. Geran lot lidi pernah dengar tak? Lot lidi ni sebenarnya bila nak transfer kat pejabat tanah, kita hanya memegang satu ataupun beberapa bahagian sahaja dalam geran tersebut. Kita bukannya own the whole lot. Bukan own the whole keluasan tanah yang ada dalam geran tersebut. Katalah lot lidi ni, satu geran tanah berkongsi sampai 10 orang. Berkongsi sampai 10 orang. Biasanya yang nak buat transaksi yang pelik-pelik ni, yang nak buat sendiri tanpa melalui lawyer ni, bila dia pergi lawyer kata tak boleh buat urusan pindah milik ni sebab ni lot lidi. Bila buat urusan lot lidi ni bahaya, you punya rights tak protected. So dia dah fikir, susah lah pakai lawyer ni, leceh lah, malas aku nak dengar dia punya nasihat ni. Dia buat urusan sendiri. Bila buat urusan sendiri, buat pindah milik tu, tengok dalam tu geran lot lidi tu, bila buat pindah milik, tengok nama dia tak didaftarkan dalam pindah milik tersebut. Jadi macam mana? So itu yang kita perlu faham lah. Okay. Ada sebab kenapa lawyer ambil degree LLB tu, legal practice punya certificate, buat chambering selama 9 bulan dan sebagainya, nak dapatkan professional practicing certificate tersebut. Ada sebab kenapa dibuat macam tu. Kalau semua orang boleh buat sendiri, perkara tu dianggap mudah, semua jadi lawyer lah. Semua jadi lawyer, tak payahlah saya bekerja kat sini kan. Saya tak payahlah buat urusan pindah milik tu bagi pihak anak-anak guam saya kan. So itulah kadang-kadang setengah orang ni dia fikir benda tu mudah. Dia rasa macam tak apalah, semua ni senang je, tak payahlah pakai lawyer, buat sendiri je semua. Ada sebab kenapa adanya lawyer di situ, ada sebab kenapa adanya perunding hartanah di situ, ada sebab kenapa ada banker di situ, ada sebab kenapa ada apa lagi? Pihak yang menguruskan pendaftaran pindah milik dari pejabat tanah. Kalau semua benda kita buat sendiri, kalau semua benda kita boleh uruskan sendiri, profession yang ada ni tak perlu ada. Cuba bayangkan macam mana keadaan itu. Semua benda kita nak uruskan sendiri, kita nak buat sendiri semua benda. Tak payah ambil ejen hartanah, tak payah ambil lawyer untuk servis dia. Semua nak jimatkan kos apa semua, semua uruskan sendiri. Sebab tu banyak je kes-kes yang kat luar sana biasa kita dengar. Pembelian hartanah tak boleh nak diteruskan, kena tipu dan sebagainya. Sebab punca macam ni lah. Orang yang terasa diri dia pandai sangat, dia buat semua urusan tu sendiri, end of the day dia tak boleh teruskan, dia terpaksa juga ambil khidmat guaman, terpaksa juga engage dengan lawyer. Tuan, saya dah ni kena tipu lah apa semua ni, so saya nak saman dia balik. Pakai lawyer juga, end of the day pakai lawyer balik kan. So mula-mula tadi menidakkan kita punya profession guaman punya servis. Kata lawyer ni bayar charge mahal lah apa semua. Apa yang mahalnya? Sebenarnya benda tu sama. Kalau dah masuk litigation, dah sampai kat mahkamah, pergi ke mahkamah tinggi dan sebagainya, nak litigate kes tu, masa tu bersedialah bayar mungkin 3 kali ganda, 4 kali ganda daripada apa yang kita kena bayar masa mula-mula kita nak uruskan urusan jual beli tadi tu. Okay, so saya harap semua faham lah. Faham dengan apa yang saya terangkan. Okay, Suha, saya dah jawab soalan Suha tadi. Okay, so boleh sampaikan kepada kawan Suha tu tadi. 14 hari selepas lulus terms and condition booking form. Okay, so yang Amirul beritahu ni tentang LO nak tanda tangan sudah ramai dah buyer dan owner nak cut cost tapi rugi lagi banyak, high risk. Betul?
Okey, pernah lot lidi. Okey, Faizal pun dah pernah alami situasi tu So paling kelakar buyer kena tipu, lepas tu cari agent handle case. Sorry lah nak layan tu. Betul lah, bila dah kena tipu ni baru nak cari peguam, baru nak cari agent, nak suruh uruskan perkara macam tu. So bagi saya benda tu memang orang kata ada jalan yang patut follow tu follow je lah. Tak payah nak ambil jalan singkat. Bila ambil jalan singkat ni, tak semestinya jalan singkat yang kita boleh jimatkan kos sikit tu dia akan menjimatkan kos sampai bila-bila. Tak semestinya. Tak semestinya. Melainkan kalau kita ni mungkin lah kita rasa macam kat pejabat tanah tu yang tukang daftarkan pindah milik tu, ADO tu abang aku. Yang uruskan hal untuk bayar stamp duty kat pejabat lembaga hasil ni ada adik aku kat situ. Semua adik-beradik dia lah. Kat pejabat tanah abang dia, dekat lembaga hasil adik dia, semua urusan tu boleh ni kan. Kalau macam tu tak apalah, tapi bukan semua orang macam tu kan. Bukan semua orang macam tu kan. Okay, so itulah saya minta maaf lah kalau saya kasar sikit bahasa saya pagi ni, sebab saya kadang-kadang geram kadang-kadang geram bila sampai masa nak buat urusan tu boleh jadi mudah daripada awal lagi. Urusan tu boleh jadi mudah kalau kita dah lantik awal-awal peguam untuk uruskan, dah lantik awal-awal ejen tanah untuk uruskan. Tapi kita degil, kita nak buat sendiri, semua benda kita nak anggap mudah. End of the day benda tu jadi masalah. Bila jadi masalah baru nak terhegeh-hegeh nak jumpa peguam, terhegeh-hegeh nak lantik peguam untuk uruskan kes tersebut di mahkamah. End of the day lawyer juga yang dapat duit tu kan, kena bayar juga lawyer kan. So buat apa nak orang kata nak ambil risiko macam tu kan. Daripada ambil risiko macam tu, daripada awal lagi kita dah kurangkan kita punya risiko tu bila kita dah lantik peguam untuk uruskan lah jual beli tu kan. So Faizal kata ramai. Okay, betul, memang ramai yang macam tu So Amirul Aizat, owner cakap saya beli aset banyak kali, saya pandai, sekali tengok aset mati, low value, nak jual harga mandi. Okay lah, apa yang Aizat cakap ni saya tak berapa faham Aizat cakap harga mandi tu apa benda kan. Alright, so tak apa, kita teruskan Okay, so saya harap saya dah menjawab soalan Suha tadi Okay, so slide seterusnya. Kadar duty stamp adalah berbeza dan bergantung kepada jenis surat cara atau dokumen dan nilai urus niaga Terdapat jadual duty stamp yang telah ditetapkan oleh pihak LHDN. So ada jadualnya, kita kena follow jadual tersebut lah. Tujuan penyetiaman perjanjian adalah untuk melindungi pihak-pihak di dalam kontrak berkenaan untuk penerimaan surat cara tersebut sebagai bukti di mahkamah di dalam proses civil. So maknanya awal-awal pagi tadi saya dah terangkan kenapa kena stamping, sebab dokumen yang nak digunakan di mahkamah perlu dimatikan stamp terlebih dahulu. Kalau tak matikan stamp, kita kena stamping dulu baru kita boleh gunakan dokumen tersebut di mahkamah. Surat cara yang tidak di-stamp tidak akan diterima sebagai bukti di mahkamah. Okay, itu sebenarnya tujuan dia. So peringatan, dokumen mesti di-stampkan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh dokumen tersebut ditarikhkan. So maknanya kalau katalah SMP itu tarikhnya 1 bulan April, sebelum 1 bulan Mei dah kena matikan stamp lah, dah kena stamping. So maknanya kalau kita dah tarikhkan, kita dah datekan dokumen tersebut, kita perlu matikan stamp dalam tempoh 30 hari. Okay, so itu syarat yang ditetapkan oleh lembaga hasil. Kalau kita lewat bayar stampingnya, kalau kita lewat bayar stamp duty-nya, akan dikenakan apa yang dipanggil penalti lah. Ada penalti yang boleh dikenakan oleh pihak lembaga hasil lah. Penalti itu bergantung kepada jenis dokumen yang kita nak stamping tadi. Dia punya penalti itu berbeza. Nak cerita salah satu mungkin panjang, tapi penalti itu berdasarkan kepada jenis dokumen dan berapa kadar duty stamp yang dibayar. Okay, so senang cerita tuan-tuan perempuan, bila dah terima je dokumen ataupun dah terima je makluman daripada peguam yang menguruskan dokumentasi jual beli tadi, dan peguam dah minta tuan-tuan perempuan untuk selesaikan duty stamp, maka janganlah lewat-lewatkan, bayarlah segera duty stamp tu kepada peguam, sebab peguam yang akan bayar duty stamp tersebut kepada pihak lembaga hasil lah. Okay, so kena ikut step dan juga tempoh masa yang dah ditetapkan. Okay, kalau terlewat lebih daripada 30 hari, ada penalti yang boleh dikenakan oleh pihak lembaga hasil. So itu kita kena faham dan akur lah. So pejabat tanah pula tidak akan menerima dokumen yang tidak di stamp untuk pendaftaran. Okay, ini pun saya dah terangkan tadi. Oleh itu duty stamp perlu dibayar sebelum pendaftaran pindah milik dibuat di pejabat tanah. Okay, so kena pastikanlah dokumen tu dah dimatikan stamp dalam tempoh masa yang dah ditetapkan. Kalau kita lambat stamping, ataupun kita tak stamping dokumen tersebut dalam tempoh yang ditetapkan, akan ada penalti yang dikenakan oleh lembaga hasil. Dan dokumen tersebut bila tak dimatikan stamp, bila kita nak daftarkan kat pejabat tanah pun tak boleh. Pejabat tanah kata mesti bayar stamp duty dulu baru boleh daftarkan pindah milik dekat pejabat tanah. Okey, itu antara syarat-syarat yang dah ditetapkan lah. Okey.
So seterusnya, okey, ni yang paling penting lah yang saya nak sharekan pada tuan-tuan puan semua berkenaan dengan formula pengiraan duty stamp. Okey, macam mana cara kita nak kira duty stamp. Okey, untuk dokumen pindah milik yang ni kita ceritakan mula-mula ni dalam slide saya ni untuk dokumen pindah milik ataupun borang MOT dan juga DOA, Deed of Assignment tadi. So macam mana cara nak kira duty stamp tersebut? Pengiraan duty stamp yang dikenakan oleh LHDN adalah untuk 100,000 yang pertama, duty stamp yang dikenakan adalah 1%. Katalah rumah tuan-tuan puan tu berharga 100,000. 100,000 maka duty stamp yang dikenakan adalah 1% daripada 100,000 tadi, which is 1,000 lah. 1,000 lah. Ingat 100,000 yang pertama 1%. Untuk 400,000 dan maknanya daripada harga jualan tadi tu, kalau katalah harga jualannya tu adalah 300,000. Kita ambil contoh 300,000 sebagai contoh. 300,000 maka harga stamp duty yang perlu dibayar, pengiraannya adalah untuk 100,000 yang pertama tadi tu 1%. Baki lagi 200,000 sebab harga yang kita beli tadi tu 300,000 kan. So harga baki yang 200,000 lagi tu dikalikan, didarabkan dengan 2%. So untuk 100,000 yang pertama tadi tu 1%, 1,000. Untuk 200,000 yang kedua tadi tu kalikan dengan 2%, which is 4,000 lah. 2 kali 2 4 kan, so 4,000. Jadi 4,000 campur yang 1,000 yang pertama tadi. So 4,000 campur 1,000 yang pertama tadi, stamp duty yang perlu dibayar kepada lembaga hasil untuk hartanah berharga 300,000 adalah 5,000. Sebab 1,000 yang pertama campur 4,000 yang kedua. Faham Alright. So untuk baki harga beli yang tinggal kalikan dengan 3% pula. So maknanya dah kira daripada 100 sampai daripada 1 sampai 100,000 1%. Yang 100,000 yang selepas tu sampai 400,000 yang kedua tadi tu kali dengan 2%. Yang selebihnya selepas harga 500,000 ke atas lah. Senang cerita 500,000 yang ke atas, 500,000 yang ke atas tu kita kalikan dengan 3% pula. Tak payah pening-pening, tak payah susah-susah nak kirakan benda tu. Tengok aja contoh yang saya dah bagi dalam slide saya tu. Sebagai contoh, sekiranya harga jual hartanah tersebut adalah 600,000. Kalau katalah tuan-tuan puan beli harga rumah 600,000, pengiraan duty stamp yang boleh dikenakan oleh lembaga hasil dalam negeri untuk dokumen MOT ataupun dokumen 14A pindah milik tadi tu adalah seperti berikutlah. Yang pertama, 1% daripada 100,000 bersamaan dengan 1,000. Yang kedua, 2% daripada 400,000 kalikan dengan 2%. Kalikan dengan 2% bersamaan dengan 8,000. Yang ketiga, 3% daripada 100,000 kalikan dengan 3% dapat 3,000. Kenapa saya pecahkan macam tu? Sebab ikut jadual yang saya dah tunjukkan awal-awal tadi. Perenggan yang mula-mula tadi. 100,000 yang pertama, so harga rumah 600,000. Kita kena pecahkan lah. Pecahkan kepada 3 lah. 3 bahagian. Bahagian pertama untuk 100,000 yang pertama, kena bayar 1,000. 1%. Lepas tu 400,000. 400,000 ni sebab daripada 100,000 yang pertama tadi dah tolak, ada lagi baki 500,000. Tapi sebabkan jadual yang kita tengok tadi tu dia untuk 400,000 saja. Jadi 400,000 tu kalikan dengan 2% bersamaan dengan 8,000 lah. Lepas tu ada baki lagi 100,000 kan. 100,000 tu sebab nak cukupkan harga jualan tu, harga belian tu adalah 600,000. So 600,000 tu ada baki lagi 100,000. 100,000 tu kalikan dengan 3%, dapatlah 3,000. Jadi jumlah duty stamp yang perlu dibayar adalah 1,000 campur 8,000 campur 3,000 di situ. So maknanya jumlah keseluruhannya adalah, tak nampak yang ni. Saya ubahkan dia punya ni kejap. So dapatlah jumlahnya 12,000 di situ. Faham ke faham? Kalau faham tulis faham penerangan saya ni faham ke? Tentang pengiraan duty stamp ni. Kalau faham tulis faham di situ supaya saya boleh teruskan KS Property ada tanya soalan ni, klien interested nak beli tanah individu yang lebih seorang penama. Contoh tanah 3 ekar ada 2 penama. Alright, salah seorang dah meninggal. Siapakah yang tanggung kos penyediaan power attorney, landowner dan prosedur? Yang kena tanggung tu adalah landowner lah. Landowner yang kena tanggung. Ini kalau misal kata ada yang meninggal, penama yang seorang lagi ni dipanggil sebagai
waris lah, waris, ataupun kita lantik dia sebagai pentadbir harta pusaka. Kalau ada dua nama di situ, okey. So maknanya yang seorang tu masih hidup, yang seorang tu yang masih hidup tu dia boleh memohon untuk mendapatkan kuasa mentadbir ataupun dia panggil LA lah, land administrator, sebagai administrator, sebagai pentadbir harta pusaka. Jadi yang penama seorang lagi yang masih hidup tu dia boleh memohon kepada pejabat harta pusaka. Kalau katalah hartanah tu bernilai 2 juta dan ke bawah, 2 juta dan ke bawah, dia boleh membuat permohonan melalui pejabat harta pusaka kecil. HPK, pejabat harta pusaka kecil. Kat mana pejabat harta pusaka kecil ni? Okey, pejabat harta pusaka kecil ni dia kena tengok tanah tu geran dia kat mana. Okey, kalau katalah tanah tu berada di Hulu Langat sebagai contoh. Berada di Hulu Langat. Jadi pejabat harta pusaka kecil yang dia perlu mohon adalah di pejabat tanah dan daerah Hulu Langat lah. Dia bergantung kepada tanah tu situation terletak di mana. Okey, so kalau tanah tu di pejabat tanah didaftarkan di pejabat tanah Hulu Langat, dia buat proses untuk harta pusaka kecil tu di pejabat tanah dan daerah Hulu Langat. Okey, kalau dia dekat Petaling, kita buat dekat Petaling. Okey, dia tengok sebab setiap pejabat tanah dan daerah ni dia ada pejabat harta pusaka kecil dia sendiri. Okey, jadi nasihat saya dia perlu buat permohonan untuk kes KS property ni, yang hidup tu perlu membuat permohonan untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir. Surat kuasa mentadbir daripada pejabat tanah terlebih dahulu, barulah dia boleh teruskan dengan penjualan hartanah tersebut. Okey, kalau yang mungkin masih lagi kurang faham, okey, bila kita meninggal, hartanah tersebut perlu ditadbir urus oleh pentadbir harta pusaka terlebih dahulu, barulah penjualan tu boleh dibuat. Okey, macam mana nak tadbir urus ataupun nak dapatkan surat kuasa mentadbir tersebut? Nak dapatkan surat kuasa mentadbir tersebut perlu melalui proses yang dipanggil bicara harta pusaka. Bicara harta pusaka. Okey, untuk bicara harta pusaka terbahagi kepada dua pula. Hartanah yang berharga 2 juta dan ke bawah. 2 juta dan ke bawah boleh memohon dengan pejabat harta pusaka kecil, pejabat tanah yang berkenaan. Okey, kalau nilaian hartanah tersebut berharga 2 juta dan ke atas, 2 juta dan ke atas, tak boleh pergi dekat pejabat harta pusaka kecil, tapi kena buat permohonan tu di Mahkamah Tinggi. Okey, kena ingat kalau harganya 2 juta ke bawah, pergi ke pejabat harta pusaka kecil. Kalau harganya 2 juta dan ke atas, kena pergi ke pejabat Mahkamah Tinggi untuk failkan permohonan mentadbir harta pusaka. Okey, so dia dua jenis dokumen berbeza. Saya harap soalan yang KS Property tanya tu saya dah jawab. So adakah saya menjawab soalan anda, Tuan KS? Kalau saya tak menjawab soalan tu, masih lagi tertanya-tanya, okey, perlu contact saya secara direct lah. So mungkin ada boleh communicate dengan saya, nak WhatsApp saya pun boleh, nak call saya pun boleh. Ambil nombor telefon saya 012 655 0685. Saya type kat sini 012 655 0685 Isaac. Okey, so boleh call saya. Boleh call saya, boleh WhatsApp dengan saya. Lepas daripada siaran live ni lah. Jangan call saya sekarang. Saya tengah live ni. Okay. Alright. So, itu yang KS tanyalah berkenaan dengan macam mana cara nak uruskan. Kalau misal kata salah seorang daripada penama dalam geran tu meninggal. Dan kos tu perlu ditanggung oleh penjual lah. Oleh orang yang nak memohon pentadbir pusaka ni, dia yang kena tanggung kos tu. Bukannya pembeli yang kena tanggung. Penjual lah yang kena tanggung. So, berapa banyak kos dia bergantung pada nilai tanah. Kalau pergi kat pejabat harta pusaka kecil, kos tu ranging from, saya boleh estimate lebih kurang dalam 2 ke 3 ribu lah. 2 ke 3 ribu kos yang perlu dibayar kepada peguam. Yang tu tak termasuk, dia ada satu bayaran pendaftaran yang perlu dibayar kepada pejabat tanah untuk daftarkan perintah. Nak daftarkan perintah tu, bayaran tu mengikut nilaian semasa hartanah tersebut. Yang tu dia mahal sikit. Yang saya kata 2 ke 3 ribu ni tak termasuk. Tak termasuk bayaran yang perlu dibayar kepada pejabat tanah. Okay. So kalau misal kata kes tu 2 juta ke atas, pergi ke Mahkamah Tinggi, range harga yuran guaman yang perlu dibayar lebih kurang dalam 5,000 ke atas lah. Sebab aset makin mahal, dia punya kos pentadbiran tu lagi tinggi. So lebih kurang dalam 5,000 ke atas untuk hartanah yang bernilai 2 juta dan ke atas yang pergi ke Mahkamah Tinggi. Prosedur dia tak sama, dokumen yang digunakan pun tak sama. So itu yang menyebabkan yuran guamannya berbeza di situ. Okay. So faham. Saya harap KS saya dah menjawab soalan anda. Okey.
So saya teruskan dengan cerita pasal formula pengiraan duty stamp ni tadi. Okey. So untuk dokumen perjanjian pinjaman, dokumen perjanjian pinjaman, beza dia, kalau tadi untuk pengiraan duty stamp bagi pindah milik, dokumen MOT. Okey, untuk dokumen pinjaman ataupun loan agreement, duty stamp yang dikenakan adalah standard 0.5%, 0.5% daripada pinjaman yang dibuat. Katalah pinjaman kita tadi 100,000, 100,000, maka dia punya stamp duty yang perlu dibayar adalah 0.5% daripada 100,000 lah. Okey, jadi 0.5% daripada 100,000 adalah RM500. Kalau kita pinjam bank 200,000, kita kalikan dengan 0.5% which is 1,000 lah. Kan? So itu bergantung kepada jumlah yang kita pinjam dengan pihak bank tadi. So itu cara pengiraan duty stamp untuk dokumentasi perjanjian pinjaman. Okay. So yang saya tekankan awal tadi, perlu faham, letter offer stampingnya adalah RM10 saja. Yang saya kata yang kena bayar 0.5% ni adalah loan agreement. Berbeza, loan agreement dengan letter offer tu berbeza. Dua jenis dokumen yang berbeza. Right? So kita teruskan. Okay, so ini yang saya dah terangkan pada kebanyakan sahabat-sahabat RAN saya pada 2 hari lepas. 2 hari lepas yang saya tekankan tentang apa yang tuan-tuan dan puan perlu sampaikan kepada prospek-prospek buyer sekarang ni adalah berkenaan dengan peramitan duty stamp. Peramitan duty stamp. Okay. Untuk masa yang terhad sahaja sehingga 31 bulan Disember 2020, sampai akhir tahun ni sahaja, tuan-tuan perempuan boleh highlightkan kepada prospek-prospek buyer tuan-tuan perempuan, sekiranya mereka membeli rumah yang pertama. Sekiranya mereka membeli rumah yang pertama berharga 300,000 dan ke bawah. Berharga 300,000 dan ke bawah, maka pihak lembaga hasil dalam negeri boleh mengecualikan duty stamp. Boleh mengecualikan duty stamp. Yang kita dah kira tadi, formula yang saya sebutkan tadi tu, maka kalau katalah harga jualannya ataupun harga pembelian rumah tersebut adalah 300,000 dan ke bawah, tak kira lah 150,000 ke, 250,000 ke, 299,000 ke, as long as 300,000 ke bawah. As long as 300,000 ke bawah. So, dia punya stamp duty tu dikecualikan terus. Tak perlu bayar. Untuk rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga dah tak boleh dah. Kalau katalah tuan-tuan perempuan target first home buyer sekarang ni. Sebagai RAN, kita nak buat advertisement, nak buat iklan, kita war-warkan perkara ni, kita target first home buyer, beritahu dengan diorang, okey, bukan sekarang ni lembaga hasil orang kata apa, memberi kelonggaran kepada tuan-tuan perempuan sebagai pembeli rumah pertama. Kalau tuan-tuan perempuan beli rumah pertama berharga 300,000 yang ke bawah, 300,000 dan ke bawah, stamp duty tidak dikenakan oleh lembaga hasil. Jadi grab peluang tu segera. Grab peluang tu cepat-cepat, beli rumah anda sekarang. Okey, ambil opportunity. Duit moratorium yang anda tak perlu bayar loan kereta tadi tu, anda kumpulkan, anda belilah rumah. Tu antara benda-benda yang anda boleh sampaikan. Duit KWSP RM500 daripada Air Lestari yang anda boleh keluarkan daripada akaun 2, anda gunakan duit tu untuk belilah rumah. Okay, kumpulkan duit tersebut selama 4 bulan ke 5 bulan moratorium yang anda dapat ni, anda kumpulkan duit tersebut. Duit KWSP yang anda dah dapat tadi tu, anda kumpulkan duit tersebut. Anda gunakanlah duit-duit ni untuk bayar deposit untuk rumah pertama anda. Belilah rumah pertama anda sekarang sebab anda boleh jimat stamp duty tak payah bayar. Kalau harga rumah 300,000 yang ke bawah, tak payah bayar. Sekarang saya dah ada dah rumah berharga 300,000 ke bawah, rumah dekat sekian-sekian. Okay? So cantik dah rumah ni, dah renovate, berapa square feet, apa semua. So dah boleh beli dah. Tuan-tuan perempuan yang mana nak minta saya bantu, okay, sila WhatsApp saya sekarang. Tu lebih kurang lah. Tuan-tuan lagi pandai lah nak buat ayat macam mana nak tarik orang apa semua. Copywriting tu saya serahkan pada semua. Macam mana cara nak buat copywriting tu saya serahkan pada semua. So untuk RAN-RAN, pastikan anda war-warkan perkara ni. Sebab tempohnya tak lama, sampai 31 bulan Disember 2020. Educate orang daripada sekarang. Highlightkan perkara ni pada prospek-prospek anda. Pastikan diorang faham tentang benda tu. Okay? Alright. Itu untuk yang hartanah berharga 300,000 dan ke bawah. Kalau hartanah berharga 300,000 hingga 500,000. 300 hingga 500,000 ada diskaun sebanyak RM5,000 daripada stamp duty yang dikenakan. Okay. So, dia terhad setakat 500,000 sajalah. Kalau harga hartanah tu 510,000 ke, 520,000 ke, 560,000 ke, tak boleh dah.
tak boleh dah dapat diskaun. So maknanya kalau tuan-tuan puan ada listing dalam tangan sekarang ni, sub sale listing ataupun yang under con, yang beli direct daripada developer punya listing ke, as long as property tu berharga 300 hingga 500 ribu, pembeli layak untuk memohon diskaun ataupun peremitan duty stamp sebanyak RM5,000. Okay, so daripada pengiraan yang saya dah tunjukkan contoh formula tadi tu, pengiraan tadi tu, tuan-tuan perempuan boleh dapatkan berapa actual duty stamp yang dikenakan, tolak RM5,000 daripada situ. Sebab ada diskaun RM5,000 untuk hartanah berharga RM300 ke RM500,000. Okay, so sebarkan maklumat ni, educate masing-masing prospek anda. Okay, so pastikan yang prospek anda tahu tentang perkara ni, war-warkan perkara ni pada mereka semua. So inilah antara teknik ataupun marketing strategi yang tuan-tuan perempuan perlu buat sebagai perunding hartanah lah. Right, so itu yang saya dah war-warkan dalam 2 hari lepas berkenaan dengan marketing strategi. Saya dah ceritakan tentang benda ni. Stamp duty boleh masuk dalam loan tak? Okay, stamp duty memang boleh masuk dalam loan. Stamp duty untuk loan agreement sajalah. Stamp duty untuk MOT tak boleh, Faizah. So Faizah kena faham, stamp duty yang saya maksudkan boleh masuk dalam loan tu adalah stamp duty untuk loan agreement. Okay, so bila yang saya cakap peremitan untuk duty stamp ni, termasuklah untuk pembelian rumah pertama dan juga untuk loan dia. So maknanya yang saya terangkan tadi tu, stamp duty untuk loan kalikan 0.5% daripada harga pinjaman yang kita buat. So kalau katalah hartanah tu berharga 300,000 ke bawah, dia dah jimat dua perkara. Jimat untuk stamp duty MOT untuk pindah milik tak perlu bayar, dan juga stamp duty untuk loan agreement pun tak perlu bayar juga. So dua perkara dia dah boleh jimat kat situ. Okay, so dua perkara dia dah boleh jimat dan dia boleh gunakan duit tu untuk tujuan bayar dia punya deposit rumah dan sebagainya lah. So itu dia boleh tambah baik dia punya financial dan sebagainya lah. Gunakan duit yang ada lebih tu untuk, mungkin lah dia fikir dia nak bayar legal fee tu, duitnya tak cukup banyak ke. So stamp duty dah boleh ketepikan, tak perlu nak bayarkan lagi. Stamp duty untuk loan agreement tak payah bayar, MOT tak payah bayar. Jadi dia boleh gunakan duit tu untuk tujuan peremitan duty stamp yang ada ni untuk tujuan yang lain lah. Okay, so setakat ni ada apa-apa nak tanya? Semua faham ke? Kalau faham, tulis faham kat situ. Okay, Faizah dah faham, terima kasih Faizah. Okay, kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat yang lain macam mana? Dah faham ke? Okay, kalau tuan-tuan perempuan ada pertanyaan, boleh tolong tanyakan. Boleh saya cuba jawabkan lah. Tak semestinya soalan yang tuan-tuan perempuan tanyakan tu berkenaan dengan stamp duty ataupun peremitan ni saja. Boleh tanya benda-benda lain pun. Macam tadi yang tanya KS Property tanya berkenaan dengan harta pusaka. Boleh je saya tolong jawabkan, InsyaAllah. Kita ada masa. Okay, dah pukul 11:10 sebenarnya. Okay, sudah lebih 1 jam dah kita bersiaran. Okay, ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan, segan nak tanya saya, boleh WhatsApp saya lepas ni. Okay, nombor telefon saya dah sampaikan tadi. Okay, so kalau katalah tuan-tuan perempuan ingin join Telegram channel saya, boleh ambil saya punya link untuk Telegram channel. Sekejap saya sharekan. Okay, boleh join Telegram channel saya melalui link dia saya dah bagi dah kat situ. So saya dah bagi dalam ruangan komen. Okay, Telegram channel ni untuk apa? Untuk saya war-warkan pada tuan-tuan perempuan. Sharing video-video saya ni sebenarnya saya akan save dalam YouTube. Saya akan save dalam YouTube dan saya akan uploadkan YouTube punya link tu dalam Telegram channel tu setiap hari. Jadi tuan-tuan perempuan yang terlepas, yang mungkin tak sempat nak tengok video ni secara live, boleh masuk dalam YouTube channel saya ataupun masuk dalam Telegram channel saya tu untuk dapatkan dia punya link lah. Okay, kita baca sekejap kalau ada soalan-soalan yang saya terlepas pandang ke. Okay, Haji Wahab pun dah komen kat situ. Alhamdulillah, dah faham. Okay, ejen hartanah anda pun dah komen, faham. Terima kasih semua. Okay, ada apa-apa pertanyaan lagi yang saya boleh bantu tuan-tuan dan puan?
Kalau misal kata tak ada apa-apa pertanyaan, okey, insya-Allah esok saya akan buat live nak bincangkan tentang legal fee pula, topik legal fee. Hari ni kita dah cerita pasal stamp duty, jadi esok kita akan teruskan dengan topik legal fee pula, yuran guaman. Okey, yuran guaman ni nanti cuma esok saya perlu highlightkan di sinilah. Saya punya live akan berlangsung lewat sikit. Saya akan mulakan pada jam 11 pagi esok. Hari ni kita mula pukul 10, tapi esok saya terpaksa lewatkan pukul 11 sebab pagi saya kena menyahut suruhan Ministry of Home Affairs saya kena pergi kedai. Barang-barang makanan kat dalam fridge tu dah habis, jadi saya kena pergi ke kedai, pergi beli barang-barang makanan kat rumah ni. Jadi esok pagi saya akan pergi kedai dulu, saya akan beli barang-barang keperluan dapur dulu. InsyaAllah dalam pukul 11 lah kita akan ke udara secara live. Kita lewatkan sikit lah esok. Esok Jumaat kan, tapi itulah jangan risau sebab kita bersolat Zuhur saja di rumah, kita tak perlu nak solat Jumaat di masjid kan, sebab perintah kawalan pergerakan ni. Jadi kita akan mulakan siaran live kita untuk esok pada jam 11 pagi. Itu pesanan daripada penaja lah. Okey, so saya harapkan siapa-siapa yang mungkin baru join saya pagi ni, yang belum lagi follow hartanah dan anda boleh berbuat demikian. Boleh tengok kat situ link saya dah bagi untuk Facebook hartanah dan anda, Instagram hartanah dan anda, Telegram channel saya dah bagi tadi link dia, dan juga YouTube YouTube channel hartanah dan anda. Boleh tolong subscribe lah, subscribe YouTube channel saya. Dalam tu macam-macam info, macam-macam perkara yang saya dah sharekan, video-video tutorial saya, video-video live saya dah sharekan dalam YouTube channel tersebut. Okey. So esok pukul 11 yalah Azad kena pergi kedai nak buat macam mana Amirul Mak Andi dah suruh beli barang dapur kita kenalah akur dengan perintah kawalan pergerakan ni terpaksalah follow right. So itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda. Saya sangat-sangat menghargai anda yang dah join rancangan live kita pada pagi ini, dan saya harapkan anda juga akan ikuti siaran live saya pada esok pukul 11 pagi. Sama-sama lagi kita belajar dan sama-sama kita berkongsi manfaat dan berkongsi ilmu untuk kemaslahatan kita bersama. Okey. So duduk diam-diam kat rumah, jangan pergi ke mana-mana, jangan merayap Okey. So insya-Allah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.